Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Saudara Haji Hajah Comel-Comel, Openg Temu, Saudara Zamari FC, terima kasih orang yang awal dan sentiasa menemani saya saban malam ya Zamari. Saudara Badrul Hisham, Saudara Yamon, Saudara Inong Sari, Madam K, Saudara Fazil Yub, Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Sabarudin Din, Puan Nuriah Arsyad, Saudara Abdul Hamid, salam dari Kuantan katanya, Saudara Syah Ibrahim. Itu juga dengan Aminah Kak Minah dari Terengganu. Apa khabar Openg Temu? Saudara Cho Izan katanya, orang Perak lah tu, saudara Joka Karim, Madam K, Naruto Hasanah, Puan Syarifah Hafifah, Amy Danish, Rubiah Osman, Muhammad Zailan, Saudara Mustafa Hamid, Abu Samah, Tengku Azlan, TGAZ, Tengku Azlan, agaknya Tengku Az ya. Salam saudara. Yahya Makno, apa khabar sahabat? Moga sihat di Lekio. Muhammad Hashim, Muhammad Din, apa khabar? Saudara Thomas Tan, how are you Thomas? Saudara Syarani Salman, salam dari Sri Iskandar katanya. Puan Saudara Kamisan Dahlan. Begitu juga Saudara Kamarul Zaman, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Orang Sungai Petani. Saudara Bert, nama pendek je Bert. Saudara Man, Saudara Zaid Mud, Al Jufri Idris, Yusha Idris, Wan Syarudin, Samsul Abu Hassan, Mira Harun, Faizah Al Idrus, apa khabar? Puan Rubidin bersama dengan pasangannya Ahmad Faruza. Begitu juga Saudara Abdul Manap, Richard Bakri, apa khabar sahabat? Saudara Abdul Rahim Draman, salam. Rusmini daripada Pontian, Terengganu saudara. Saya bila sebut Pontian teringat Perak. Sebenarnya Pontian bukan Pontian Terengganu, Pontian Johor Puan Rusmini. Saudara Samsudin Latif, Nur Maria, salam untuk semua pelayar-pelayar berkesempatan bersama dengan saya malam ini. Saudara, baik. Kita terus nak santun banyak mana nanti teman-teman marah. Ramai kata jangan buang masa katanya. Sebab banyak yang perlu diberi pencerahan, yang teman-teman nak tahu perkembangan negara kita hari ini. Dan sebagai awal bicara saya, tentulah saya perlu melaporkan kedudukan COVID-19 yang telah pun masuk hari yang ke-1062. Artinya 1062 hari COVID-19 melanda negara kita masih belum usai lagi. Dan hari ini hari Isnin tanggal 13 Februari. Hari ini Parlimen dah sidang, sebentar tadi insya-Allah saya akan cuba memberi pencerahan saudara. Menurut laporan sahabat saya, Saudara Jamil Idris bersama dengan Rio, semalam nampaknya agak melegakan. Daripada 259 jangkitan kemarin, semalam sudah susut kepada 160. Jumlah kumulatif yang terkumpul 5,39,486. Dan warga yang sembuh 4,993,134 orang. 4,993,134 orang warga yang berjaya disembuhkan secara kumulatifnya. Dan semalam tiada kematian. Tahniah Dr. Zaliha Mustafa yang saya lihat Kementerian Kesihatan bertungkul lumus untuk memastikan dan memutuskan jaringan COVID-19 ni. Saudara Hairi, Saudara Syarizan, Rafi, Kuzaidah, apa khabarku? Saudara Aziz Talib, Nazri Tengka, Salah Saleh, Zamri Abdullah, Nordin Din. Itu juga Saudara Abdul Rahman, Saudara Abang Yusof, Saudara Anan, Puan Hamidah, Abdul Rashid. Saudara, jadi dari laporan yang saya terima tadi daripada sahabat kita, daripada Saudara Jamil Idris dan Saudara Rio, nampaknya 3 negeri saja meningkat saudara. 3 negeri iaitu di Perak, Kelantan naik 2. Sebab tak ada jangkitan semalam kemarin dia 2 orang saja yang kena, tapi meningkatlah nampaknya 2, Negeri Sembilan 9, dan juga di Terengganu ada 4. Daripada tiada jangkitan meningkat pada 4 angka. Yang 4 orang saja semalam yang dijangkiti oleh virus corona. Susut di 9 buah negeri. Sementara itu Sabah 8 jangkitan, Johor 10 jangkitan dan Pahang 2 jangkitan kekal.
Artinya kemarin pun angka yang sama dan semalam pun angka yang sama. Sementara itu Perlis, Alhamdulillah, mengekalkan rentaknya sifar, tiada jangkitan di Perlis. Labuan dia naik balik sikit lah saudara, tak banyak, 1-2 saja. Begitu juga di Selangor, susut saudara. Selangor susut pada angka 63 saja jangkitan. Artinya saudara, tidak ada jangkitan mengatasi angka 100. Alhamdulillah. Tahniah Dr. Zulaiha, Dr. Zaliha. Teruskanlah usaha dan khidmat bakti anda di Kementerian Kesihatan untuk menangani COVID-19. Baik saudara, kita usai pencerahan ini, kita iklan dulu, jangan marah saudara. Ini perlu untuk cari rezeki. Jadi kalau teman-teman yang punya produk mahu saya wawarkan, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Al-Azhar dia memasarkan setangi bakurnya serta juga dengan minyak wangi haruman yang berasaskan pada kayu garu yang didatangkan daripada Timur Tengah. Saudara, wangi, sedap dan bila kita pakai badan rasa segar. Saudara, andainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah, tentulah dendeng manis Siti Farehah, saudara. Sedap dimakan, boleh jadi lauk untuk makan nasi, boleh jadi lauk juga untuk makan porridge kanji, pulut ataupun roti. Memang sedap, saudara. Sila hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Bolehlah memesan dendeng manis Siti Farehah, saudara. Bagi teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, kalau mau ya saudara Raja Syarizat, kalau mau buah-buahan, dihantar terus rumah anda. Harganya lebih murah daripada harga pasar dan grade-nya grade terbaik. Hubungi Syauqi. Ini untuk teman-teman di Lembah Kelang, saudara. Syauqi boleh anda hubungi di talian 012-357-5703. Akhir sekali, makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Memang sedap, saudara. Pedas, rangup dan manis. Makan pun mengasyikkan, saudara. Harga memang murah. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Popiah sira Lady Maria. Itulah seketika, saudara, saya mewawarkan produk-produk teman-teman kita yang berniaga. Berniagalah anda, kerana pendapatan dari perniagaan itu 9/10 adalah kegemaran baginda Rasulullah SAW. Jadi sekarang ni kita santun pula naluri kehidupan, saudara. Kerana daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, ketika aku dinaikkan ke langit pada malam Isra' dan Mi'raj, saudara, ya, menurut baginda, aku melalui satu kaum yang mempunyai kuku dari tembaga dan mereka mencakar-cakar muka serta dada mereka. Maka baginda bertanya kepada Jibril, siapakah mereka, wahai Jibril? Jawab Jibril, merekalah orang-orang yang memakan daging manusia, iaitu mengumpat serta mengaibkan maruah mereka. Ini riwayat Abu Daud yang ke-4878 yang merupakan hadis sahih. Jadi sebenarnya, saudara, Islam itu mementingkan akhlak dan adab yang terpuji. Islam juga melarang umatnya berakhlak buruk seperti mengumpat serta mengaibkan orang lain, saudara. Kerana baginda Rasulullah SAW diperlihatkan pada malam baginda Isra' dan dimi'rajkan, naik ke Sidratul Muntaha, sekumpulan manusia. Bagaimana baginda diperlihatkan dengan sekumpulan manusia yang mempunyai kuku dari tembaga dan mereka menyeksa diri sendiri dengan mencakar-cakar muka dan dada mereka. Dan Jibril memberitahu mereka berbuat demikian kerana semasa di dunia mereka mengumpat dan mengaibkan orang Islam yang lain. Jadi orang yang gemar membicarakan aib orang lain, sama ada melalui tulisan dan lain-lain, sebenarnya tanpa disedari mereka sedang memperlihatkan jati dirinya yang asli. Semakin banyak aib yang ia sebarkan, maka semakin jelas keburukan diri si penyebar itu. Allah mengingatkan dengan nada keras kepada golongan ini. Saudara, sesungguhnya orang yang menghebahkan tuduhan-tuduhan buruk di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ini maksud dari surah An-Nur ayat yang ke-19, saudara. Jadi sebagai orang mukmin, kita perlu menjaga agar janganlah sampai kita mengumpat dan mengaibkan orang lain hingga menjadi penyebab
kita diseksa di akhirat nanti dengan mencakar-cakar muka dan dada kita sendiri, ya saudara. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Usai saya memberi pencerahan sedikit tentang naluri kehidupan, kita santun pula metode kata kiriman sahabat saya, saudara Datuk Said Ali. Agak menarik juga metode katanya. Kata Datuk Said Ali, untuk mengenali seseorang itu berdusta atau tidak adalah dengan memahami apa yang diucapkan. Dan untuk melihat kebaikan seseorang, maka lihatlah pada akhlak serta pekerti juga adabnya. Jadi kalau kita tengok orang tu beradab, ada pekerti yang baik, mana orang itu yang mulia. Tapi kalau nak dengar orang tu berdusta, dengar sembang dia banyak. Orang kata sembang lebih, saudara. Itulah keadaannya. Terima kasih Datuk Said Ali atas kiriman kata-kata mutiara untuk panduan kita bersama. Dan saya tetap mengingatkan pimpinan negara agar janganlah pemimpin negara kita membelanjakan wang negara tanpa had kerana kita bimbang. Kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, negara kita boleh jadi muflis. Sebagaimana berlaku di Sri Lanka, di Venezuela. Kita mengharapkan semua itu menjadi tauladan kepada kita, saudara. Baik, saudara. Hari ini adalah hari yang ke-69 wujudnya kerajaan perpaduan. Sebentar tadi pun Duli Yang Mulia Yang Tuan Agung pun menyatakan kerajaan perpaduan. Hari ini adalah hari yang ke-69 wujudnya, terasasnya kerajaan perpaduan yang dipacu oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan jemaah kabinetnya, bersama dengan daripada Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi, bersama dengan Datuk Fadilah Yusof serta barisan kabinet yang lain. Matlamat mereka, matlamat kerajaan perpaduan ini adalah untuk menangani derita rakyat. Saudara, matlamat kerajaan hari ini, saudara, adalah untuk menangani derita rakyat. Kena ingat tu, saudara. Dalam sampai kita mengira hari 69, tinggal lagi 31 hari. Sabar, saudara, kita tunggu. Dan untuk peringatan anda semua, kita menanti sekitar 38 hari untuk menyambut lambaian Ramadan. Artinya bulan puasa sudah pun kian menghampiri kita. 38 hari saja lagi. Berdoalah pada Allah SWT agar kita sampai ke garisan untuk sama-sama menikmati syumulnya bulan Ramadan, saudara. Bicara kita malam ini kemelut politik. Apa yang saya maksudkan kemelut politik? Sabar dulu, saudara. Kita dengar satu persatu apa yang ingin saya sampaikan, saudara. Tapi sebelum itu, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil. Moga Pak Nazil sihat di Perlis. Cuaca-cuaca begini Pak Nazil, jaga kesihatan. Teruskanlah berkarya untuk perkongsian kita bersama. Saudara, komen pasal pesanan Tuan Agong. Saudara Azot, insyaAllah sebentar lagi. Sabar, saudara. Saya santun dulu pantun Pak Nazil. Satu persatu, saudara. Saudara Musa Ahmad sokong Datuk Lokman masuk calon jawatan Ketua Pemuda. Itu pun sebentar nanti, saudara. Dia segmen dia satu persatu. Ini kita santun dari pantun Pak Nazil, sahabat. Kata Pak Nazil, Encik Fahmi ke Petaling Jaya, isteri menyuruh membeli ikan. Makmur ekonomi, negara berjaya. Begitulah seluruh rakyat impikan. Memang rakyat mengimpikan kemakmuran ekonomi. Tambah Pak Nazil lagi, beli belut ikan kelisa, kacang tanah pula dicari. Wujudnya kemelut politik semasa, hasil memfitnah sesama sendiri. Jadi kemelut politik itu wujud kerana pimpinan saling melakukan fitnah sama sendiri. Pak Nazil menegur pimpinan negara kita. Beliau mengharapkan agar negara kita makmur. Kerana itulah yang menjadi harapan rakyat. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun, saudara. Terima kasih Saudara Haris Sani, Saudara Azraf, Nazar K, Zamri Zainal, Pak Uda, Saudara Tailong, Saudara Mr. Zainal Cik, Puan Robiah Hussein, salam dari Seremban katanya. Saudara Raymond Well Chong, Tok Balok, Adi Zabidi, Nazir Bazin. Saudara, itu juga Saudara Haris Sani, terima kasih, semoga sihat walafiat, Fanny dan sebagainya. Baik, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, mesti saya mengingatkan anda. Kalau saya tak ingatkan ini, besok peguam saya akan menghubungi saya. Jadi saya kena mengingatkan. Itu permintaan peguam saya. Dia kata, setiap malam sebelum saya menghuraikan satu persoalan, satu persatu setiap persoalan, perlu diingatkan pada mereka-mereka yang menyunting semula live saya ini,
dan dimasukkan dalam apa channel sekalipun, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas setiap suntingan maupun tulisan yang anda hantar melalui muka buku ini, saudara. Dan ingat, ini adalah pencerahan politik, matlamatnya sekadar memberi informasi. Seandainya ada kritikan, ada komen daripada saya, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Artinya, saudara, kalau saudara tak bersetuju, tak ada masalah. Kalau saudara bersetuju, alhamdulillah. Kalau saudara mahu menyantuni apa yang saya lontarkan, saudara boleh hantar kiriman, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis, bahasa yang baik. Gunakanlah, kerana ingat saudara, kita adab warga bangsa kita ini, saudara. Kita warga bangsa yang punya peribadi yang tinggi. Ingat saudara, dalam saat-saat sekarang ini, kita adalah warga cinta damai. Dan setiap kali kita berbahas dengan saya selalu mengemesan, we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Laporan kaji cuaca, nampak gayanya cuaca tidak menentu, saudara. Pagi tadi panas. Orang Kedah kata panas lit-lit. Tapi lewat petang sekitar pukul 4, pukul 5, hujan turun. Malam dia berhenti. Tetapi bagaimanapun, walaupun siang hari panas, malam suasana memang sejuk, amat dingin. Sebagaimana yang pernah saya laporkan sebulan yang lalu, bahawa keadaan ini berterusan sehingga bulan depan. Jadi cuaca kita, suhunya turun sampai ke tahap 22 darjah Celsius. Amat mendinginkan. Dan bagi warga emas khususnya, kalau tidur saya perlu berpesan supaya pakailah sarung kaki ataupun selimutlah kaki anda. Saudara Johari Rahim, salam. Saudara Monsharim, dia kata Ismi bersiar secara langsung sekarang. Silakan, tak ada masalah. Saudara Ismi dikabarkan akan bertanding jawatan naib ketua bahagian di Lumut. Mudah-mudahan beliau berjaya, saudara. Baik, saudara. Hari ini, Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mutawilah Shah menzahirkan harapan baginda agar seboleh mungkin, kata baginda, biarlah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sebagai Perdana Menteri yang ke-10, sebagai yang terakhir baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong. Ya saudara, sewaktu beliau merasmikan penggal kedua Parlimen ke-15 hari ini, saudara. Maksudnya sepanjang baginda menjadi Pertuan Agong yang akan berakhir hujung tahun ini, baginda berharap janganlah pula ada lagi kemelut politik. Sudahlah. Itulah harapan baginda. Kerana baginda menyifatkan peristiwa dan pengalaman yang berlaku sepanjang baginda menjadi Pertuan Agong sebagai sesuatu yang bersejarah dan sukar dilupakan. Al-Sultan turut bertitah kerana baginda katanya merupakan satu-satunya yang di Pertuan Agong yang memerintah negara dengan 4 Perdana Menteri. Saudara. Dan dengan anggota kabinet yang berlainan. Sebab itu titah baginda better bermula dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri ke-7. Namun pada 24 Februari 2020, buat pertama kalinya better dibawa ke kancah gelanggang kemelut politik tanah air menerusi peletakan jawatan Perdana Menteri ke-7. Jadi katanya dengan selaras dengan kuasa budi bicara baginda, maka baginda selanjutnya mendapati, katanya waktu itu Tan Sri Muhyiddin mendapat kepercayaan majoriti untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac 2020. Ya, baginda mengulangi setiap tarikh itu dengan jelas. Jadi titah baginda, kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 juga akhirnya telah meletakkan jawatan pada 16 Ogos 2021. Dan sekali lagi baginda terpaksa menggalas amanah yang agak berat untuk memilih dan melantik Perdana Menteri yang baru. Dan selanjutnya baginda puas hati melantik Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang pada waktu itu dikatakan memperoleh kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, yang selayaknya dilantik menjadi Perdana Menteri ke-9 pada 21 Ogos 2021. Itu titah baginda, saudara. Jadi Al-Sultan kemudiannya memaklumkan, tidak berapa lama kemudian Datuk Ismail Sabri pula memohon perkenan baginda untuk pembubaran parlimen bagi memberi laluan diadakan pilihan raya umum ke-15. Jadi katanya setelah selesai pilihan 15, buat pertama kalinya dalam sejarah, jadi baginda Al-Sultan mengalami sejarah yang berbeza-beza.
peletakan jawatan Dr. Mahdi, Tan Sri Muhyiddin letak jawatan, Datuk Seri Sabri panggil pula pilihan raya umum, dan usai pilihan raya umum, kerajaan tak boleh nak dibentuk kerana tidak ada mana-mana parti politik yang bertanding dalam pilihan raya umum yang lalu tidak mempunyai majoriti untuk membentuk kerajaan. Jadi sebab itu baginda menitahkan, baginda bertitah katanya, berapa beratlah mata memandang, berat lagi bau yang memikul. Memang berat secara waktu itu, negara tak boleh nak tubuh kerajaan. Saya menghayati titah tuanku sayu juga artinya. Begitulah baginda berusaha untuk mewujudkan kestabilan negara kita ini. Jadi kerana itu pada 24 November yang lalu baginda telah pun berkenan melantik Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Dan baginda berharap biarlah Perdana Menteri ke-10 ini yang terakhir buat baginda sebelum baginda berangkat pulang ke Pahang. Itu titah baginda. Jadi Al-Sultan yakin bahawa kemelut politik sebenarnya yang selama hampir 4 tahun itu, dalam titahnya setelah saya melihat, mendengar kenyataan-kenyataan baginda, jikalah peristiwa yang membawa peletakan jawatan Dr. Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri tidak berlaku, maka tidaklah ada kemelut politik selama 4 tahun. Jadi baginda percaya krisis politik itu sebenarnya, kata titah baginda, boleh dielakkan sekiranya semua ahli politik dan wakil rakyat bersedia untuk mengenapikan perbezaan dan bersatu padu atas dasar menjaga kepentingan rakyat dan negara. Jadi nada tuanku tu agak kesal melihat percaturan ahli-ahli parlimen, orang politik yang mementingkan diri mereka dan mementingkan jawatan. Jadi sebab itu baginda bertitah sepanjang pemerintahan baginda, saya tidak pernah baginda berhasrat untuk mencampuri urusan ataupun mencatur landscape politik negara. Tapi baginda terheret sama untuk berada dalam kemelut politik 4 tahun saudara. 4 Perdana Menteri. Kalau saudara juga dalam kedudukan tuanku, tentulah kita akan merasa sedih, kita akan merasa kecewa, sampai baginda menitahkan kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari, saudara. Dan karenanya baginda amat mengharaplah, kita dah mencapai kemerdekaan selama 66 tahun sekarang ni. Cuma baginda berasa lega apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat sebagai Perdana Menteri. Beliau memulakan tugasnya dengan langkah yang mahu memantapkan warga negara kita ini melalui budaya masyarakat madani. Dan ini mendapat perkenan baginda. Tuanku baginda bersetuju, dan jadi katanya sebelum ini tuanku dijadualkan menamatkan keberadaan baginda di Singhasana sebagai Tuan Agong pada 30 Januari tahun mendatang. 30 Januari akan datang 2024, maka berakhirlah jeda waktu baginda menjadi Yang-Bertuan Agong. Dan kita tunggu pula lah siapa yang bakal menjadi Yang di-Pertuan Agong menggantikan baginda, dan tuanku akan berangkat pulang ke negeri Pahang untuk kembali mentadbir negeri Pahang sebagai Sultan negeri Pahang. Saya melihat jejak langkah, tutur bicara, titah tuanku, lain tak ada saya lihat baginda begitu dekat di hati rakyat. Sebab itu ucapan baginda tadi begitu menyentuh perasaan kita, dan baginda amat mengharapkan. Baginda berpesan lagi pada ahli parlimen yang ada di dalam parlimen hari ini. Dia kata sudahlah, maksudnya begitulah saudara, sudahlah. Jangan lagi mencorakkan politik itu ini, jatuh menjatuh, bersatulah. Baginda tentulah, saya yakin tentulah baginda merasa kecewa apabila masa awal nak membentuk kerajaan dahulu, Tan Sri Muhyiddin tidak bersetuju untuk membentuk kerajaan bersama Datuk Anwar Ibrahim. Jadi saya lihat titah tuanku tu agak penuh dengan kehampaan. Saudara, Bro JB UMNO nak jadi abang besar, itu yang jadi huru-hara. Tidak begitu saudara. Tidak begitu. UMNO atas titah tuanku. Sebab dah dalam keadaan begitu, ini kena baca saudara, Brother JB, kena ingat. Jangan kita melontarkan tuduhan mengata itu ini. Sebenar-benar lihat dari segi chronological of event. Bila saja tak boleh bentuk kerajaan, tuanku memanggil 2 pemimpin besar daripada Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Itu bukan main-main, itu bukan lakonan saudara. Waktu itu UMNO tak ada.
Tidak ada dalam peta, tidak ada dalam tugasan tuanku nak jemput UMNO. Tak ada. Waktu itu dijemput Tasimuddin dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan harapan baginda supaya disatukan Pakatan Harapan bersama dengan Perikatan Nasional. Tapi dah tak nak, menolak. Tasimuddin menolak. Nak buat macam mana? Akhirnya setelah baginda mengkaji, parti ketiga terbesarlah Barisan Nasional. Pakatan Harapan 82 kursi, Barisan Nasional ada 30 kursi, jadi 112. Ngam-ngam sui, ngam-ngam saja untuk membolehkan dibentuk sebuah kerajaan. Itulah, bukannya UMNO nak jadi abang besar. Tidak. UMNO dari awal lagi kita mahu supaya menjadi pembangkang, dah kalah. Tetapi apakah kita mau membiarkan suasana negara terbiar tanpa boleh dibentuk kerajaan? Dan titah tuanku kalau boleh UMNO memikirkan, dia menyantuni titah tuanku. Dan kerana UMNO menghormati prinsip demokrasi yang selalu saya katakan, parti Pakatan Harapan mempunyai 82 kursi, lebih tinggi daripada Perikatan Nasional. Seandainya Perikatan Nasional mendapat 82 kursi, tentulah tuanku juga akan menitahkan UMNO untuk berkongsi dengan Perikatan Nasional. Saya yakin begitu keadaannya. Itulah natijahnya. Jangan kita terus terjah membuat kenyataan yang bukan-bukan, menuduh UMNO itu dan ini. Dalam keadaan keterpaksaan kita menerima. Anda nak kata apa pun, inilah realiti, saudara. Jangan kita wujudkan persepsi yang bukan-bukan. Hayati titah tuanku. Bagaimana baginda bertitah di parlimen tadi. Dengan saya lihat, itu merupakan isi hati seorang pemerintah, seorang payung negara yang mau melihat negara ini dapat dipacu dengan cemerlang, dengan wujudnya kestabilan politik. Sebab itu baginda menyantuni, minta baginda berharap agar pemimpin politik yang sudah tu sudahlah, bersatu padulah titah tuanku. Tapi kalau orang tak nak ikut cakap tuanku, titah tuanku begini, mereka tidak mahu. Nak buat macam mana? Sebab itu jangan saudara mengatakan bahawa UMNO, ini sekarang ni apa-apa pun UMNO yang salah. Kerajaan apa-apa ni wujudnya kerajaan perpaduan ini kerana kehendak UMNO. Tidak. Saya menafikan sama sekali. Kerana ketika kita kalah, kita menerima. Tapi jangan lupa, kesetiaan UMNO tetap pada institusi Raja-Raja Melayu. Apa saja yang dititahkan oleh Duli Yang Mulia Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, UMNO tetap akan akur. UMNO tetap ikut. Kerana itulah prinsip yang tertulis, termaktub dalam perlembagaan UMNO. Siapa sahaja yang jadi Presiden UMNO, dia kena ikut. Jadi saudara janganlah nak marah. Janganlah saudara menuturkan kata-kata yang bukan-bukan. Saya berharaplah dalam keadaan begini, UMNO dah kalah, kita terima. Kita terima hakikat. Pilihan raya 20 pilihan raya yang ke-15, UMNO kalah, Allah tewas. Tidak boleh membentuk kerajaan, cuma ada Barisan Nasional. Persekongkolan dengan MCA dan MIC, UMNO dapat 26 kursi dan MIC dapat 1, MCA 3. Satu lagi dapat PBRS dari Sabah. Itu saja yang ada. Bekal yang sedikit, saudara, nak tubuh kerajaan macam mana? Jadi sebab itu UMNO tak bolehlah nak lagak dan sebagainya. Dan saya mengharapkan agar pimpinan daripada UMNO khususnya jangan pula berlagak seolah-olah anda parti benar. Kita berada dalam kerajaan tapi kita bukan dominan. Sedar diri. Sebab itu saya melihat sekarang ni kenyataan-kenyataan mereka berusaha konon-konon nak merampas jawatan Presiden UMNO, nak merampas tingkat 38, nak bawa ahli-ahli parlimen keluar daripada Pakatan Harapan untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Saya kata itu satu tindakan yang dangkal. Sebab prinsipnya Pakatan Harapan dah 82 kursi. Kemudian tuanku telah bertitah. Kita kalau tak ikut cakap tuanku, nak ikut cakap siapa? Kenapa kita masih lagi mahu menafikan persoalan ini? Jadi saya haraplah agar teman-teman memahami. Anda bercakap soal politik, jangan ikut perasaan hati. Kalau nak ikut tak puas hati, saya lagi tak puas hati. Sebagai warga UMNO, kita rasa kecewa. Yang amat sangat, cuma dapat 26 kursi. Tapi kita kena terima. Terima hakikat itu keputusan rakyat. Itu kehendak rakyat. Dan pimpinan UMNO harus memperbaiki. Jangan meneruskan perangai-perangai yang dulu yang dibenci oleh rakyat. Sebab itu dalam musim pemilihan yang saya akan ulas sebentar nanti, saudara, bahawa kita akan menetapkan supaya UMNO punya pemilihan kali ini tidak lagi adanya politik wang. Siapa nak bertanding, bertandinglah.
Tak ada masalah. Ini, saudara, kadang-kadang kita nampak memang berlaku ada pengkhianatan. Saya bercakap berbulan-bulan, minta agar yang Muhammad Presiden UMNO tegas. Tak usah pedulilah orang nak buat kata apa pun, katalah. Mereka yang tidak sealiran, mereka yang menjadi parasit dalam parti, perlu disingkirkan. Inilah kupang tembaga, inilah parasit yang menebuk Batera UMNO. Akhirnya UMNO cuma dapat 26 kursi. Ini, saudara, saya minta lah, sebab sekarang ni dalam musim-musim pemilihan ni masih lagi berjalan. Saya dengar kenyataan mereka yang sudah pun tersingkir daripada UMNO, mereka yang sudah pun tidak lagi berada dalam UMNO, buat kenyataan. Saya tengok dalam media sosial. Kita tunggulah lepas pemilihan UMNO ni, berapa ramai orang kita yang dapat jadi memimpin peringkat bahagian, yang akan berada di majlis tinggi, dan kita akan bertemu dengan mereka untuk melaksanakan episod seterusnya. Saya baca kenyataan tersebut, saya kata saya geleng kepala. Pertama, kamu dah tersingkir daripada UMNO, kamu bukan lagi warga UMNO. Yang kedua, ertinya masih ada lagi harapan, masih lagi ada orang-orang mereka dalam UMNO ini yang akan bertanding untuk memegang jawatan dalam parti dan mau membawa Batera UMNO ini sekali lagi berada dalam krisis yang tidak menentu. Saya rasa ini keadaan tak baik, saudara. Sedangkan kita sekarang ni dah 69 hari, saudara. Wujudnya kerajaan perpaduan, lain tak ada, mahu mengatasi derita rakyat. Seharusnya kita memberi sokongan, bukan mencari jalan untuk menebuk, untuk mengata itu, mengata ini, mengulangi cerita lama yang sudah. Titah baginda di parlimen tadi, cukup-cukuplah maksud baginda. Dari kita berpolitik, berada dalam kemelut politik. Sekarang ni yang penting, negara perlu diselamatkan, rakyat perlu diselamatkan. Ini yang penting, saudara. Saya bercakap terus terang, saudara. Dan saya melihat tinggal 11 hari kita menunggu. 11 hari lagi, insya-Allah, Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membentangkan belanjawan ataupun bajet negara. Dan saya nak bagi tahu pada Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim, harga barangan keperluan rakyat masih lagi tinggi. Rakyat masih lagi menanti, dan menanti berapa lama rakyat nak tunggu. Memang 11 hari, tapi bolehkah mereka menahan amarah kalau berterusan, poket semakin kempis, pergi ke pasar, barangan mahal. Besok pagi anak-anak nak makan, anak-anak nak ke sekolah, susu anak perlu disuapkan. Keadaan begini yang saya harap agar bajet yang akan dibentangkan oleh Yang Muhammad Datuk Seri Anwar kali ini benar-benar menyantuni penderitaan rakyat. Dan saya juga amat berharap agar lakaran tentang dasar ataupun polisi ekonomi negara ke arah mana. Saya akan bercakap setiap malam, saya minta. Kerana zaman Tun Razak, polisinya ekonomi sosialisme. Datang Dr. Mahathir, perkongsian. Sharing the prosperity, perkongsian kekayaan. Siapa yang dia kongsi tak tahulah, saudara. Dan hari ini, selepas waktu Datuk Seri Najib mentadbir negara, beliau menyantunkan antara kemakmuran negara dengan sosialisme. Apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan meneruskan legasi yang begini? Seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan legasi sebagaimana yang diteruskan oleh Datuk Seri Najib, insya-Allah saya rasa tak ada masalah, rakyat akan gembira. Kerana matlamat kerajaan adalah untuk menggembirakan rakyat. Lain tak ada, saudara. Hari ini saya tidak boleh menafikan pekerjaan semakin sukar, rakyat nanti-nanti bagaimana peluang pekerjaan. Dan saya semalam berbual dengan teman saya daripada Perak Tengah, Selaluddin. Dia juga menzahirkan kerisauan sebagai anak muda. Katanya dia risau sebab setiap tahun negara akan menjana sejumlah 340,000 warga yang berada dalam paras B40. Itu baras di bawah paras kemiskinan setiap tahun. Apa nak jadi masa akan datang? Jadi ini yang perlu ditangani, ini perlu diuruskan. Saya terima kasih pada saudara Nordin dari Perak Tengah yang boleh katakan saban hari menghubungi saya sambil kami berbual, membincangkan tentang arah mana negara kita nak pergi. Ini keadaannya, saudara. Dan bila dalam keadaan ekonomi yang semakin tertekan, kita mengharapkan agar menteri-menteri yang ada biarlah benar-benar memahami. Kalau mereka tak faham, silalah berundur daripada kabinet. Mereka harus faham hasrat wujudnya kerajaan perpaduan ini semata-mata untuk menangani derita rakyat.
Kalau anda merasakan tak kompeten, anda tidak mampu untuk melaksanakan tugas, lebih baik, lebih mulia kalau anda berundur diri. Sebab saya tengok ada 3-4 orang menteri cakap yang bukan-bukan. Tapi mereka juga akan merosakkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya janganlah kadang-kadang begini diteruskan, saudara. Ya, itu kedudukan ekonomi, kedudukan di parlimen tadi, saudara. Kita besok mungkin ada sidang parlimen, kita dengarlah. Moga-moga kali ini parlimen tidak lagi menjadi kandang sarkas, tidak lagi terjerit terpekik terlolong. Kita harapkan begitu. Sebab tentulah kalau berlaku lagi peristiwa-peristiwa macam silam, ahli wakil rakyat yang bukan tendang keluar, saudara, yang diperintahkan keluar dewan, tentulah kita kecewa, saudara. Kita amat kecewa kalau adanya wujudnya ahli-ahli parlimen yang bersikap menjadikan dewan rakyat itu bagaikan kandang sarkis. Kita tak mahu benda itu berlaku. Cukup-cukup dah. Seharusnya mereka menyuarakan masalah rakyat di kawasan mereka. Menteri ada depan, bercakap berdepan-depan. Dan juga saya mengharapkan agar pak-pak menteri yang berada dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke dewan. Jangan hanya suruh timbalan menteri saja untuk menjawab. Dia perlu bertanggungjawab atas kementerian yang dipimpin olehnya. Jangan pula nanti sibuk nak rasmi sana, rasmi sini. Bukan lama pun. Sebab saya rasa dalam sebulan lah. Selepas 24 bulan nanti, lebih kurang dalam 2 minggu, 3 minggu, perbahasan belanjawan ini, pak-pak menteri kita minta berada dalam dewan. Ya, saudara Nurul Arsyad. Telah dia kata susahnya beberapa orang menteri yang tak boleh perform dengan baik. Saya setuju dengan Puan Nurul Arsyad. Sebab rakyat melihat bagaimana pak-pak menteri mereka tak boleh perform, tak mampu jawatan tu. Sebab itu saya katakan bukan mudah. Bercakap waktu di luar gelanggang mudah, waktu kempen sedap, lontarkan apa saja. Kalau tambah lagi macam sekarang ni pembangkang, itu tak kena, ini tak kena. Tetapi bila berada dalam kerajaan baru tahu peningnya. Dan kita mengharapkan, kita bukan nak memadankan muka mereka, tidak. Kita bukan mahu untuk mengulangi segala permasalahan yang dulu itu dibongkar balik, tak perlu. Kita katakan yang sudah tu sudah, santuni untuk masa depan. Sebab saya lihat sekarang ni bagaimana tentang kita sentuh sedikit perbicaraan Datuk Seri Najib khususnya. Sekarang ni kita melihat gambaran yang ada di mahkamah. Saya katakan selagi Jolo tak dibawa ke mahkamah, selagi Zeti tak bawa ke mahkamah, selagi Nek Faizal tak dibawa ke mahkamah, selagi lagi itulah rakyat akan melihat bahawa Datuk Seri Najib seolah-olah diinaya. Jadi ini tidak boleh diteruskan. Saudara Haris Sani, menteri mana tu? Nak tahu juga. Sabar dulu saudara. Kita biar sampai 24 Februari. Kita tengok dulu. Kalau tak perform, tak kompeten, kita akan suarakan. Saudara, memang ada bukan memang saudara, menteri-menteri ni kadang-kadang ni kira buatkan rakyat sakit hati. Tetapi saudara, dalam kes Datuk Seri Najib ni, kita melihat satu demi satu kebenaran sudah muncul. Bagaimana Datuk Seri Najib seolah-olah terinaya lah apabila saksi-saksi yang dibawa ke muka pengadilan bercakap berterus terang. Ada kalanya Datuk Seri Najib tak tahu pun wang yang masuk. Sedangkan bila difahamkan wang itu masuk dari luar negeri, daripada anak Raja Arab dan sebagainya. Ada kebenarannya. Sebab bila kita lihat macam Datuk Seri Najib telah meminta agar ketua setiausaha sulitnya, iaitu Datuk Azlin, untuk menguruskan akaun bank beliau. Tapi Datuk Azlin pula kemudian mengesyorkan dan menyerahkan tugas itu pada Nek Faizal. Sepatutnya Nek Faizal kena dibawa ke mahkamah, kena disoal. Aneh saudara, banyak keanehan dalam kes Datuk Seri Najib ni. Kita tunggulah saudara, kita tunggu pembicaraan dan kita mengharapkan agar tidak adalah persoalan. Sebab persoalan rakyat berhubung dengan kes Datuk Najib, pertama sekali, apakah akaun itu diwujud bagi menerima duit derma 26 bilion atas nasihat Zeti? Persoalan pertama. Apakah akaun itu diwujudkan bagi menerima duit derma berjumlah 26 bilion? Ia merupakan atas nasihat Zeti, iaitu Gubernur Bank Negara ketika itu. Kemudian akaun tersebut diuruskan oleh mereka. Apakah akaun itu dibayar oleh Jolo sebagai tangan gaib? Ketiga, tangan gaib itu masukkan duit dalam akaun tanpa pengetahuan Najib. Ini rakyat nak tahu juga. Datuk Najib juga dikatakan menggunakannya untuk kebajikan. Tetapi apa yang jadi? Seolah-olah dia menggunakan, dibayangkan di parlimen, di mahkamah, dia guna untuk kepentingan diri dia. Jadi ini keadaan sekarang. Dan kita haraplah cukup setakat ini. Saya menanti perbicaraan demi perbicaraan, rakyat menanti dan melihat
bagaimana kepincangan berlaku sepanjang perbicaraan itu. Dan selagi saya katakan, selagi Jolo tidak dibawa ke mahkamah, selagi Nek Faizal, selagi berapa orang amat lagi, Syarul lah apa semua tu, tidak dibawa ke mahkamah, selagi itulah rakyat akan merasakan ada kepincangan dalam pengadilan terhadap kes Datuk Najib. Lebih saya tak nak cakap apa. Kita tunggulah apa keputusan hakim. Kita harus menghormati saja. Apa saja diputuskan hakim itu, kita harus menghormati keluhuran, perlembagaan dan undang-undang. Cuma, hari ini saya terima lagi, menyerap darah saya lagi saya. Ini kiriman sahabat saya, Datuk Zabar daripada Paguh. Sebab dia mengirimkan kenyataan, dia kata apabila, ni Makedom Seko ni. Mak cakap lah, saya tak lagi nak cakap dia nak nak melayan sebagai yang amat berhormat. Tak ada. Bagi saya Seko je lah. Ramasamy dari Pulau Pinang, jawatan sebagai timbalan ataupun ketua menteri Pulau Pinang kedua. Tapi hari ini saya lihat kenyataan itu memang membuatkan saya benar-benar marah. Apabila dia mengatakan sejauh mana benar tak benar, di mana dia mengucapkan, saya tak tahu. Tapi apa yang dikirimkan kepada saya oleh saudara Zabar buat saya marah. Bila kenyataan mengatakan bahawa almarhum pejuang negara, Mat Kilau, kerana dianggap sebagai pemimpin petani dan bukannya nasionalis. Ini apa benda yang kalau keluar kenyataan begini ni? Sejarah mana yang kamu ikut? Kenapa kamu nak mengguris hati perasaan orang Melayu? Kita melihat bahawa Mat Kilau ini sebagai pejuang bangsa. Siapa dapat menafikan? Tontonlah filem Mat Kilau, tengoklah buku sejarah. Sejarah walaupun ditulis oleh orang yang menang, tapi mengatakan memang jelas Allahyarham Mat Kilau adalah pejuang bangsa kita. Tapi kenapa nak diperlekehkan? Kamu mencari masalah sebenarnya. Soalnya kamu dah melelong minum apa semua, kamu punya hal lah. Tapi jangan cuba untuk mengguris hati dan perasaan warga bangsa Melayu. Tahap orang Melayu ada sabarnya. Kalau kamu sabar masa, itu hari mengatakan berhubung dengan kaki tangan kerajaan. Kemudian menyatakan bahawa ini ucapannya diambil di luar konteks. Maksudnya dia tak masuk begitu, tak masuk begini. Tidak sama sekali untuk mohon maaf. Dan hari ini bila saudara Zabar menghantar kiriman pada saya lagi bertambah menyerap darah saya. Bila dia menyamakan bahawa Mat Kilau itu sebagai pejuang, sebagai pemimpin petani. Budak ni cari penyakit dengan saya kata. Bagaimanapun saya haraplah warga kita serahkanlah masalah ini ditangani oleh pihak berkuasa. Saya yakin pihak polis juga akan melihat kenyataan-kenyataan sebegini adalah satu kenyataan yang boleh membahayakan dalam ketentraman awam. Jadi kita harap bahawa pihak pasukan keselamatan kita dapat mengkaji sejauh mana benar kenyataan itu yang disiarkan oleh saudara Zabar ada dalam dia punya muka bukunya. Saya haraplah benda-benda ini dapat ditangani sesegera mungkin. Sebab kita sedang dalam perjalanan untuk membina satu masyarakat madani yang begitu berharmonis sifatnya, serta untuk menangani ekonomi negara, untuk menyantuni rakyat. Kita tak mahu lagi adanya pemimpin macam ini. Saya juga menuntut agar DAP segera menyingkirkan pimpinan di Pulau Pinang, menyingkirkan Ramasamy ini dari jawatan tersebut. Bagaimana kata Datuk Lokman, dia rasa tergugat kedudukannya untuk menghadapi musim pilihan raya akan datang. Itu soal anda. Tapi soal sekarang ni, bila nak ada pilihan raya ataupun mengekalkan jawatan anda, jangan sama sekali mengguris hati perasaan orang Melayu. Ini saya nak berpesan. Sebab kesabaran orang Melayu ada tahapnya. Orang Melayu ni saudara, itu bahaya saudara. Dalam kamus Inggeris pun tak ada perkataan amok. Dia dah mengamuk nanti susah nak didamaikan. Sebab dulu pun dia pernah mencabar. Kemudian kita tahulah bagaimana beliau juga lebih mirip untuk bersama dengan kumpulan LGTTE. Akhirnya Datuk Ayub berjaya membekasnya dan bersama dengan beberapa orang ahli politik di Melaka. Cuma kita hairanlah bagaimana mereka ini tidak diteruskan pembicaraan. Itu zaman Dr. Mahathir dengan zaman Tan Sri Muhyiddin sebagai Menteri Dalam Negeri. Saya pun tak tahu kenapa ada special treatment. Akhirnya Makedom ni dia rasa diri dia besar lah. Kepala besar sudah ada. Batu besar sudah ada dalam batas. Jadi kita merasakan, Tambi, baik-baik sikit cakap. Jangan main-main. Saya orang macam ni, kalau jumpa saya lain tak ada. Kalau jumpa dengan Datuk Johari Harum, dia puih kayaknya. Tentu dia ludah bersepai-sepai mukanya. Sebab kita merasakan penghinaan lah.
Jangan kamu nak menyentuh keinginan orang Melayu. Kita merasakan bahawa Mat Kilau itu pejuang kita. Tiba-tiba kamu mengatakan dia pejuang petani. Apa benda ni? Saya haraplah pihak keselamatan, saya tidak mau membakar perasaan anda, tetapi saya menegur keadaan begini dan saya mengharap agar pimpinan-pimpinan politik berwaspada dengan orang macam ini. Di samping itu juga Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi juga harus berwaspada dengan tingkah laku kaki tangan orang di AP ni. Kena dipati juga. Pemimpin tertinggi mereka mengatakan bersetuju, menerima prinsip-prinsip rukun negara. Jadi kalau langgar kena tegur lah. Itu keadaannya Datuk Seri. Saya minta maaf lah saudara Datuk Seri. Kalau dalam keadaan begini Datuk Seri kena berani tegur. Kita tak boleh membiarkan maruah martabat bangsa kita ni diinjak-injak oleh mereka. Kita bukan kata kita tak bersetuju untuk berada bersama dalam satu kumpulan untuk menggerakkan kerajaan perpaduan ini. Tapi kalau ada titik bengek yang sebegini, perlu kita sangka, perlu kita tangani ya saudara. Begitu juga saya kecewa sebenarnya saudara. Saya begitu menghormati teman-teman kita dari Parti PAS. Saya hormat mereka dengan prinsipnya. Tetapi bila saya dengar kenyataan macam Presiden PAS Tan Sri Haji Hadi bila mengkritik kononnya konsep madani ini yang dikenalkan oleh kerajaan perpaduan, katanya terlalu jauh menyimpang dari makna sebenar yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kalau tak betul, tegurlah dalam parlimen nanti. Jumpalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini tak betul, cakap dia begini. Ini tidak dilontarkan melalui media massa. Akhirnya orang mengkritikan itu dibuatkan orang betul ke tak betul ke? Kalau anda benar-benar bijak, sekarang ni UMNO pun dah ada dewan ulama'nya. Supaya saya haraplah agar dewan ulama' UMNO dapat membincangkan persoalan ini. Sebab saya melihat apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Hadi ini, selain dia menyanggah hadirnya usaha untuk membudayakan warga kita dengan budaya madani, dia menegur tentang adanya campur aduk inilah, itu tak kena, itu semua orang tak betul. Jadi yang betul dia seorang. Itu keadaannya saudara. Dan akhirnya saudara, saya melihat bagaimana kertas siasatan yang hasil daripada laporan beberapa orang pemimpin politik terhadap jadi telah pun diserahkan kepada pihak pejabat Timbalan Pendahulu Raya. Artinya tindakan mahkamah sedang berjalan. Demikian menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim, dia kata kertas siasatan telah pun diserahkan sejak tahun lalu dan kita masih menunggu arahan lanjut daripada pejabat Timbalan Pendahulu Raya. Itu kerana banyak orang bertanya bagaimana berhubung dengan kertas siasatan terhadap Haji. Jadi bagi kita kita mengharapkan keadilan itu ditegakkanlah, bukan ada penganiayaan. Paling tidak mesti pihak saya betul berterima kasih dan bersyukur kerana pasukan keselamatan kita dia tegas untuk melaksanakan undang-undang demi untuk memakmurkan negara. Bukan pihak polis, dia bukan ada politik. Dia tak peduli siapa pun, dia buta warna. Kalau tak betul, dia akan lakukan siasatan. Kalau tak betul, dia akan hadapkan. Dan kertas-kertas siasatan dihantar ke pejabat Timbalan Pendahulu Raya untuk urusan mahkamah seterusnya saudara. Begitu juga dalam perkembangan lain, Datuk Azmi mengatakan bahawa polis juga sedang melengkapkan siasatan yang melibatkan perhimpunan tanpa permit. Ini satu hal lagi tu. Pada 27 Januari lalu, benar kita marah, kita rasa tersinggung, tetapi nak menunjuk ke amarah kita pada kedutaan di Sweden dan di Belanda begitu, maka diadakan himpunan haram. Itu tak betul lah. Mintalah permit dari pihak polis. Sebab sekarang ni bukan tak boleh, siapa nak buat adakan perarakan boleh, tapi mesti mendapat permit polis. Bukan buat benda begitu saja macam negara kita tak ada undang-undang. Sebab itu menurut Datuk Azmi, dia kata bahawa pihaknya telah menyiasat dan telah pun mengenal pasti sekitar 80 individu yang terlibat. Mereka pun tidak akan disisihkan untuk diambil tindakan. Teruskanlah saudara. Cuma saya nak haraplah, sekarang ni kita masuk bab politik lagi dalam tentang UMNO saudara. Sebab saya berharap agar pimpinan UMNO berhati-hati. Kerana masih ada lagi geng-geng broker ni yang ada dalam UMNO. Hari ni saudara, anak Noh Omar yang telah pun dia sebenarnya digantung Noh Omar ni, tapi dia minta dia dipecat. Itu anak dia, Nurul Zazwani. Dia pun setelah pun mengumumkan menyertai Parti Bersatu. Tak ada masalah. Cuma saya nak bagi tahu, warga UMNO kena berhati-hati sebab geng-geng broker ni masih ada lagi.
Yang dalam UMNO, sebab itu tersiar dalam media sosial kenyataan ungkapan ada salah seorang daripada mereka yang tersingkir dari UMNO. Dia kata kita tunggu dan lihat apakah geng kita dalam UMNO. Dia sebut geng kita dalam UMNO menang atau kalah dalam pemilihan UMNO. Kemudian kita susuli mereka selepas musim pemilihan UMNO nanti. Itu kenyataannya. Berartinya saudara masih ada gerakan. Dan memang ada perancangan dari kalangan mereka yang telah pun dipecat untuk menjatuhkan pimpinan UMNO ini. Matlamat satu saja saudara, nak tarik sokongan pada kerajaan perpaduan. Itu saja saya melihat. Jadi saya haraplah warga UMNO, Peringkat Akar Umbi faham saat-saat musim pemilihan ini, pilihlah mereka yang kita yakin tidak akan terjebak dalam politik ataupun kemelut politik yang bukan-bukan. Yang sudah. Saya tak ada masalah saudara. Kalau hari ini saya dapat berjumpa dengan Tan Sri Noh ke, saya berjumpa dengan Khairi ke, jumpa dengan Syamuddin ke, saya salam, tak ada masalah. Sallallahu ala Nabi. Soal itu ada logik pemikiran politik masing-masing. Tetapi saya mengharapkan warga Akar Umbi lebih banyak berhati-hati. Saudara, musim sekarang ni musim pemilihan. Saya dengar pula ni Ketua Putih UMNO Lembah Pantai, Dr. Masliha. Saya menyatakan semalam malam saya lihat bahawa Dr. Masliha adalah antara tokoh yang boleh mengemudi, menggantikan Zaidah Zarif untuk menjadi pemacu pada batera Putih UMNO. Kerana dia akan bertanding sebagai ketua pergerakan Putih UMNO menggantikan Datuk Zaidah Zarif. Dan ada 3 calon saudara, macam juga Esko Putih UMNO, Fadwa Anwar dan Susur Putih UMNO, iaitu Nurul Hazwani Haslan. Daripada bahagian saya sendiri, saya daripada bahagian seputih. Tetapi saya melihat, terus terang saya katakan, saya lihat Dr. Masliha adalah lebih baik kalau ketiga-tiga mereka ini dapat memikirkan untuk menyantuni dalam perdamaian. Tak perlu nak ada pertandingan dan sebagainya. Saudara, dan keadaan begini, saya juga mengalu-alukan usaha ini anak Datuk Seri Najib, itu Yana, yang sudah pun mula berminat dengan politik dan menawarkan diri untuk duduk dalam Esko Pergerakan Puteri. Itu tangganya bukan terus nak jadi ahli majlis tinggi. Yana dia perjuangan terhadap Datuk Seri Najib diteruskan, tapi waktu yang sama dalam politik dia masih menawarkan diri, kalau boleh kata dia nak duduk dalam Esko Putih UMNO. Belajar. Putih UMNO ni adalah satu pentas untuk melatih pimpinan masa depan. Bukan masa sekarang. Secara latihan ini perlu diterapkan. Begitu juga saya difahamkan Abang Yana itu Mat Nazifuddin, juga anak Datuk Seri Najib. Jadi 3 orang sebenarnya. Ada anak Datuk Seri Najib akan menawarkan diri untuk bertanding dalam kepimpinan UMNO di peringkat pusat. Begitu juga dengan saudara Mat Nazifuddin, yang merupakan ahli UMNO Bagan Langkawi. Beliau juga menawarkan diri untuk bertanding, bukan nak pegang jadi ketua, sebagai naib ketua pemuda. Dan beliau juga menawarkan diri untuk bertanding sebagai ketua UMNO Bagan Langkawi. Mudah-mudahan ada kejayaannya, sebab ketua UMNO Bagan Langkawi Allahyarham Datuk Nawi telah pun meninggal dunia di saat-saat selepas saja usai pilihan raya yang lalu. Saudara, dan ada kekosongan berlaku, maka saudara Nazifuddin menawarkan diri untuk bertanding. Kabarnya lah, tapi belum sahih lagi. Dan saya lihat Datuk Sri Shaniza Samsudin, itu wanita besi Pahang, juga menawarkan diri untuk bertanding menjadi ahli Majlis Tinggi UMNO. Bukan jadi ketua wanita. Banyak orang kata Datuk Shaniza Samsudin menawarkan diri jadi ketua wanita. Tidak, dia menawarkan diri untuk bertanding jawatan sebagai ahli Majlis Tinggi. Terpulanglah pada warga UMNO di peringkat Akar Umbi, sebab mulai bulan Mac nanti diadakan pemilihan serentak, saudara. Jadi calon-calon tak boleh pula nak pergi berjumpa dengan ahli-ahli, tak boleh kali ni, saudara. Dan cuma boleh melalui media sosial saja. Sebab itu menurut kenyataan, ini kita dengar kenyataan daripada Tan Sri Syaril Samad selaku pengerusi jawatankuasa pemilihan UMNO. Menurut Tan Sri Syaril, beliau ingin memaklumkan bahawa pihaknya telah pun menerima aduan. Sudah pun ada, saudara. Ada aduan mengenai kesalahan tata etika yang dilakukan oleh seorang calon untuk bertanding jawatan dalam UMNO, Majlis Tinggi UMNO, meskipun proses pendaftaran calon belum bermula lagi. Tapi sebab daripada bermula 1 Februari, semua tata etika UMNO ini dikuatkuasakan.
Jadi retinya tak boleh mengadakan perhimpunan, tak boleh nak bagi duit, tak boleh nak jumpa bersemuka, tak boleh. Tapi sekarang ini menurut Tan Sri Syaril Samad sudah ada laporan. Sudah ada laporan kawalan di mana adanya ahli UMNO yang menawarkan dirinya untuk bertanding jawatan dalam UMNO ini melanggar etika. Jadi sebagai seorang calon, kata Tan Sri Syaril, mereka yang berhasrat untuk menawarkan diri bagi satu jawatan haruslah memahami segala tata etika yang telah ditetapkan dalam perlembagaan UMNO. UMNO ada perlembagaannya saudara. Dan sebagai calon, mereka mesti memahaminya. Jadi tidak ada apa-apa sebab bagi mana-mana calon yang sengaja melanggar tata etika ini, lebih-lebih lagi melakukan salah laku terlarang. Sepatutnya kita bertanding, kita menawarkan diri untuk jawatan-jawatan dalam parti. Mesti faham tentang perlembagaan UMNO. Kalau kamu tak faham, macam mana kamu nak menawarkan diri kamu sebagai pemimpin UMNO? Bila katalah lembaga disiplin panggil, nanti kamu telah melakukan kesilapan begini. Saya tak tahulah. Kalau gitu kamu tak layak lah. Kamu mesti menghayati perlembagaan parti. Kalau tak, ini yang masalah parti kita ni, kadang-kadang mereka tidak menghayati perlembagaan, mereka langgar saja. Bila dia ambil tindakan, ini tindakan daripada presiden. Itu yang tak betul saudara. Jadi kata Tan Sri Syaril, dia kata tidak ada sebab mana-mana calon yang nak menyatakan mereka bertanding tak tahu tata etika. Kalau tak tahu etika dan perlembagaan UMNO, dia katanya dengan sendirinya dia tidak layak untuk menawarkan dirinya untuk bertanding dalam apa-apa jawatan pun. Jadi menurut Tan Sri, beliau telah pun menerima aduan mengenai salah laku calon yang melanggar tata etika perlembagaan UMNO meskipun proses pendaftaran belum bermula. Walaupun awal-awal, kata Tan Sri, beliau telah pun menyatakan, menerangkan bahawa tata etika itu sesuatu yang akan menjadi sempadan bagi kelakuan setiap calon. Yang semalam pun telah bermula pun mesyuarat kemarin semua, yang telah setiap calon menawarkan diri. Dan rupanya belum apa-apa lagi dah ada laporan. Itu keadaannya. Jadi kita haraplah agar calon-calon jangan melanggar. Kerana menurut Tan Sri Syaril, dia kata kita tidak akan berkompromi dan tetap akan bertindak tegas. Tindak tegas, mana ada pengadu, maka mereka ni akan dipanggil. Itu keadaan sekarang saya dalam UMNO ni. Saya melihat sudah ramai saudara adanya tawaran-tawaran. Secara ismi juga selaku blogger, dia juga sudah pun menawarkan diri untuk bertanding sebagai naib ketua UMNO bahagian Lumut bersama-sama di kawasan Dr. Zamri Abdul Qadir. Begitu juga saya dipahamkan Zamil Ibrahim, dia juga menawarkan diri di Jerlun. Untuk jawatan apa? Wallahu a'lam bisawab. Tapi kabarnya dia menawarkan diri juga untuk memegang sebarang jawatan dalam bahagian Jerlun. Jadi saya lihat sekarang ni saudara, ramai juga kawan-kawan di kalangan blogger-blogger ataupun YouTuber yang membuat live setiap hari dan sebagainya. Katanya Atalikas pun berhasrat juga nak menawarkan diri. Masuklah, tak ada masalah. Yang tidak menawarkan diri, saya. Saya nak jadi tukang balon. Saudara Awak Rafi, Kelapa Muda, kita gelojoh sungguh. Siapa yang selalu maksud ni? Ini saudara Ahmad Zaini untuk semak dan imbang. Jadi Cik Awang dia kata semoga ada legasi Tun Razak dalam UMNO. Itu kata Cik Awang bila beliau mengulas tentang kestudian Yana untuk bertanding dalam jawatan Esko Puteri dan ini anak Datuk Seri Najib nak bertanding naib ketua pemuda. Jadi saudara Kasim Khairani dia kata pentaksub PN perlu masuk ramai live ni sebab kita nak tahu apa sebabnya mereka menentang kerajaan itu. Jadi kita nak tahu jugalah. Saya mengharap begini saudara. Kalau saudara rasa tak setuju dengan pandangan saya ini, sanggahlah melalui tulisan yang baik. Saya akan santun saudara. Tak ada masalah. Saudara Sally dia kata masih ada lagi calon yang bertanding untuk mengejar kekayaan. Saya melihat sebenar-benar sekarang ni saudara, jawatan dalam UMNO tidak lagi menjanjikan kekayaan. Kerana meskipun UMNO berada dalam kerajaan, tetapi UMNO tidak boleh membuat sebarang keputusan kerana ia bukan dominan. Ini adalah satu norma baru dalam politik yang saya yakin kalau setiap pemimpin UMNO kali ini menghayati bahawa kita bukan lagi dominan dalam kerajaan pimpinan Dr. Sri Anwar Ibrahim yang mahu menolak segala amalan kronisme
Dia sendiri bila anak dia berhenti, Nurul berhenti jadi sebab orang heboh mengatakan Nurul nak jadi penasihat, maka akhirnya Nurul pun berhenti. Tak ada masalah pada dia. Yang paling penting adalah untuk menangani kehidupan rakyat. Jadi dalam keadaan begini, mereka yang memegang jawatan dalam parti UMNO kena sedar, ini bukan jawatan yang menjanjikan 1000 impian untuk anda. Saudara, saya kadang-kadang mereka selama ini yang rosaknya UMNO ni kerana ramainya orang merasakan jawatan dalam UMNO membuatkan mereka jadi kaya raya. Jadi bila mereka tak ada jawatan, mereka marah kerana tak ada peluang nak jadi kaya raya. Maka ditubilah pula mana pimpinan tu. Kadang-kadang ada benarnya juga tuduhan-tuduhan tersebut. Sebab itu kita melihat bagaimana perilaku mereka yang tersingkir dan yang digantung dan sebagainya. Mereka adalah merupakan pemimpin-pemimpin. Saya tak menganggap mereka sebagai pemimpin. Mereka adalah merupakan orang yang mendapat jawatan. Dengan jawatan itu mereka jadi kaya raya. Saya selalu mengatakan, saudara SSB, bagilah peluang Datuk Lokman Adam bertanding Ketua Pemuda UMNO. Saya juga bersetuju. Tetapi Perlembagaan UMNO memutuskan bahawa seseorang calon nak bertanding itu dia mesti menjadi ahli dan mesti memegang jawatan 3 bulan, 3 tahun sekurang-kurangnya di peringkat bahagian. Sebab ini jawatan, saya menyarankan Datuk Lokman Adam untuk bertanding Ketua Pemuda. Baru seronok kita tengok saya. Tapi mudah-mudahan Majlis Tinggi akan bersidang Khamis ini kabarnya. Majlis Tinggi akan bersidang, akan memutuskan persoalan ini. Mudah-mudahan isu Datuk Lokman Adam juga akan dibincangkan dan mudah-mudahan beliau dibenarkan bertanding. Barulah seronok saya. Saya melihat kali ini saudara, pemilihan parti, persidangan UMNO kali ini saudara, agak menarik kerana musim-musim pemilihan begini, di mana jawatan yang ditandingi dan jawatan yang dicabari, mereka dah tahu, kena faham bahawa jawatan itu tidak menjamin atau menjanjikan kekayaan. Tetapi ada juga puak-puak yang masih lagi tak puas hati, mau menggamit jawatan dalam UMNO kerana mereka mewujudkan barisan-barisan mereka untuk memastikan bahawa kerajaan yang ada hari ini dihancurkan. Itu matlamat mereka saya. Kerajaan ini pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan mereka nak jatuh kerajaan, salah saya. Artinya pemimpin yang mentadbir kerajaan hari ini, mereka kalau boleh dia tak nak setuju dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi saya tak sepatutnya lah. Tuanku telah bertitah dan saya mengharapkan agar kemelut politik yang melanda warga bangsa Melayu ini segeralah berakhir. Kita mempunyai masa depan yang tidak menentu. Selagi kita berbalah sama sendiri, orang lain akan mengangkut labanya, saudara. Kalau kita berdamai, kita bersatu padu macam dulu-dulu, zaman Tun Razak dulu, kita menyantuni perjuangan ini, saya rasalah tidak ada perjuangan yang tidak boleh terlaksana. Jangan lupa saya, soal nak kata orang tak betul, ini tak betul, saya selalu mengatakan, mana bumi yang tidak ditimpa hujan, mana pantai, mana laut yang tidak ada pantai, dan mana lautan yang tidak bergelombang. Jadi dalam soal apa yang berlaku Ripple tu okeylah. Soalnya sekarang ni kita dengar macam mana apa yang saya dapat ni, Azmin Ali sendiri kabarnya sudah pun letak handbrake dan mau bersara dari politik. Sama ada dia nak bersara terus atau tidak. Tapi untuk pilihan raya negeri kali ini, Selangor tidak akan kehilangan suara-suara yang melucukan daripada Azmin Ali. Azmin Ali tidak bertanding apa-apa jawatan. Dan kita ulas lagi malam besok. Jumpa semula malam besok saudara. Saya ucapkan selamat beristirahat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.